Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, topik seterusnya ialah analisis penolakan. Ia adalah topik kedua ya. Objektif bagi topik ini ialah pertama, menyatakan objektif program analisis penolakan. Kedua, mentakrifkan maksud filem penolakan, filem pengambilan semula dan pengulangan. Ketiga, menghuraikan kaedah yang digunakan untuk analisa penolakan. Keempat, menyatakan peralatan yang perlu bagi analisa penolakan. Kelima, menentukan kategori penolakan yang digunakan. Seterusnya, membuat penilaian data yang diperolehi dan membuat rumusan dan memberi cadangan untuk memperbaiki mutu jika perlu. Okey, objektif analisis penolakan pertama, ia bertujuan untuk kita memastikan teknik radiografi dan pengendalian filem di jabatan dikekalkan mengikut piawaian. Kedua, untuk memastikan peralatan radiografik beroperasi secara konsisten mengikut piawaian. Peralatan radiografi itu contohnya mesin, juga prosesor ya. Ketiga, memastikan cara penggunaan sumber tenaga dan filem yang lebih menjimatkan. Kalau boleh, kita tak nak ada pengulangan semula, pengambilan imej dan sebagainya lah. Okey. Definisi analisis penolakan bermaksud sistem untuk kelaskan radiograf yang ditolak. Okey, radiograf yang ditolak ataupun yang tidak boleh digunakan ataupun yang di-reject, kita perlu kelaskan dia lah, sama ada disebabkan oleh overexpose, underexpose, motioning dan sebagainya lah. Okey, kedua, sistem yang boleh tentukan sebab penolakan radiograf supaya langkah boleh diambil untuk kurangkan punca tersebut. Okey, contohnya, mengapakah motioning itu terjadi? Contoh, mengapa ada cut off? Mungkin disebabkan teknik dan sebagainya, ataupun mungkin disebabkan oleh kolimasi yang silap dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya adalah sebagai aspek dalam pengurusan kualiti. Okey. Tujuan analisis penolakan adalah sebagai data penting untuk menilai prestasi peralatan yang kita gunakan dan juga kemahiran staf jabatan. Sama ada mungkin disebabkan reject filem itu disebabkan oleh peralatan ataupun mungkin disebabkan oleh skill staf sendiri. Mungkin staf yang baru atau pelatih-pelatih. So daripada situ kita tahu kelemahan-kelemahan dari segi kemahiran staf dan juga pelajar yang melakukan posting di jabatan kita. Jadi oleh itu inilah caranya untuk kita tahu punca dan bagaimana cara untuk kita perbaiki kelemahan tersebutlah. Okey, kedua, tindakan bersesuaian boleh diambil seperti menjaga kualiti peralatan. Okey, kalau kita tahu ini disebabkan oleh reject, filem itu ditolak disebabkan oleh masalah peralatan, so kita kena cari apakah puncanya pada peralatan tersebut. Okey. Dan meningkatkan kemahiran staf. Dengan cara itu kita dapat melihat kelemahan staf dan kita boleh cuba cari jalan untuk meningkatkan kemahiran staf-staf di jabatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud istilah. Okey, pertama, filem ditolak. Okey, filem ditolak ini adalah filem yang tidak boleh digunakan dan dibuang. Contohnya, filem yang kurang dedahan. Okey, kita imej yang kita perlukan tak nampak dengan jelas atau terlebih dedahan, mungkin imej tersebut ada artifak. Okey. Clear film ataupun filem yang belum diproses tetapi telah luput atau terdedah dengan cahaya. So ini kita panggil sebagai filem ditolak. Istilah seterusnya filem pengulangan.
di mana radiograf yang diambil untuk digantikan kepada radiograf yang telah ditolak. Okey, istilah yang ketiga, filem pengambilan semula. Radiograf yang diulangi sebagai radiograf tambahan untuk kita tingkatkan maklumat atas filem atau image, ya. Contohnya, filem terpotong atau kalau dalam prosedur IVU, okey, diulang pengambilan pada kawasan yang sama atas sebab untuk mendapat maklumat tambahan. Okey, contohnya untuk IVU kita akan ambil image yang sebelum kontras, image yang selepas kontras. So ini adalah filem pengambilan semula pada kawasan yang sama. So bertujuan untuk kita tengok dia punya diagnosis pesakit, kan. So inilah yang dimaksudkan oleh filem pengambilan semula. Seterusnya kita lihat apakah peralatan yang digunakan semasa prosedur analisis penolakan filem dijalankan. Okey, yang pertama, kotak untuk mengumpul filem yang ditolak, cara maklumat radiograf yang ditolak, jadual kerja jabatan untuk menentukan maklumat beban kerja, kemudian kemudahan komputer untuk menganalisa data. Okey, bila kita tengok di jadual ini, kita tengok daripada atas, ya. Okey, atas tu nama Hani Basirah Mohidi. Okey, ini adalah nama pengendali prosedur ini. Okey, biasanya mungkin ketua juru X-ray ataupun ketua juru X-ray kanan, ya. Okey, tengok departmen apa, jabatan utama pengimejan diagnostik. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, dia kelaskan kepada beberapa kelas lah, ya. Pertama, pemeriksaan. Okey, tengok pemeriksaan dekat bawah ni ada chest, pelvis, screening, abdomen. Okey, so view apa? Kita tengok view apa? AP, tomo, AP, oblique. Okey, bilik mana? So kita tengok bilik mana. So ini contohnya ada satu filem yang reject disebabkan oleh pemeriksaan chest, view AP pada bilik 3 pada 27 hari bulan. Okey, masalah apa? Kenapa di reject adalah disebabkan oleh movement. Okey, ia menggunakan AED. Okey, komen disebabkan patient breathe. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, filem reject untuk yang kedua adalah filem X-ray dada. Okey, view tomo, bilik 4, tarikh 23 hari bulan disebabkan oleh positioning. Okey, seterusnya pelvis, view AP, bilik 1, 28 hari bulan disebabkan oleh positioning. Okey. Okey, kenapa? Comment patient finger over hip joint. Okey. That's why dia ada tanda other kat sini. Okey, seterusnya screening, view oblique, bilik 2, 29 hari bulan disebabkan oleh double exposure blank film. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak simpan maklumat. Kita klasifikasikan maklumat-maklumat daripada filem-filem yang telah ditolak tadi. Okey. Kalau kita tengok carta kod sampel pula, dia masih klasifikasi perkara yang sama. Contohnya examination, view, code, room, reason, minggu. Okey. Okey, contohnya, kenapa kita kena letak kod? Sebab kita perlu analisis data guna Excel ataupun SPSS, kan? So, kita kena letak kod supaya mudah kita nak analisa. Okey, contohnya, dia letak kod chest examination sebagai 01, ribs sebagai 02, sternum sebagai 03, shoulder 04, humerus 05. Okey, untuk view pula, okey, contohnya chest, view PA.
Okay, untuk view PA adalah kod 1, view AP kod 2, lateral kod 3, oblique kod 4 dan seterusnya lah. Okay, so kita tahulah bila dia letak view 1 maksudnya ini adalah view PA. Okay, kemudian bilik pula, contohnya bilik AM1, 1 nisbah 1, bilik AM2, 1 nisbah 2. Okay, so ini adalah kod untuk bilik pula. Okay, so untuk kod untuk sebab mengapa filem itu ditolak. Okay, pertama too dark, too light. Okay, kita ada kod-kod dia lah. Positioning 3, movement 4, other 5 dan sebagainya. Okay, so guna auto exposure device tak? Okay, kalau guna yes, nombor 2, kalau tak guna 1. Okay, ni kod minggu pula, pada minggu pertama hingga minggu ke-24. So minggu 24 ni lebih kurang dalam 6 bulan lah. 6 bulan dia buat prosedur rigid analysis. Okay, maknanya 24 minggu bersamaan 6 bulan lah. Okay, kita pergi kepada data guna kod. Okay, daripada data tadi yang saya gunakan, so kita boleh transferkan ke dalam data yang lebih simple. Okay, contohnya examination 1, view 2, room 1, nisbah 3, reason 4, AED 2 dan week number 04. So kita tengok examination 01 adalah chest. Okay, view 2 adalah AP. Okay, AP. Okay, seterusnya room 1 nisbah 3 adalah room 3, reason 4. Kita tengok reason 4 apa? Reason 4 adalah movement. Okay, so guna AED atau tidak. Tadi kita letakkan AED tidak 1, year 2. Okay, so 2 adalah year. Week number adalah 04. Week number tadi daripada 01 hingga 24. Okay, ini contoh data kod yang kita gunakan untuk kita analisa dalam komputer lah dengan lebih mudah, ya. Seterusnya kita pergi ke kaedah analisis penolakan. Persediaan sebelum prosedur. Okey, pertama, individu yang terlibat ialah seorang juru X-ray kanan dan sepasukan juru X-ray. Kedua, radiograf yang diambil kira ialah radiograf yang ditolak. Okey, saya dah bagi tahu tadi, saya dah maklumkan bahawa radiograf yang macam mana yang boleh kita kira sebagai radiograf yang ditolak. Okey, kedua, kawasan yang dimonitor, contohnya adakah ia seluruh jabatan atau setiap bilik X-ray sahaja atau bilik gelap ataupun kesemuanya, iaitu seluruh jabatan, setiap bilik X-ray dan bilik gelap. Okey, ada setengah jabatan dia contohnya dia ada buat ada meletakkan satu mesin X-ray yang baru. So dia hanya monitor pada mesin itu sahaja. Itu pun boleh diguna pakailah. Okey, tapi biasanya kita akan buat seluruh jabatan, setiap bilik X-ray dan bilik gelap. Okey. Sediakan carta pengumpulan data, maklumat termasuk jumlah filem yang belum didedah. Okey, semua jumlah filem yang belum didedah kena tahu bilangan dia, termasuk filem yang di dalam kaset, jumlah filem ditolak, rekod penolakan, kawasan dan tarikh perlaksanaan. So ini kita perlu buat carta, ataupun mungkin jabatan ada carta sendiri, atau kalau tak ada kita boleh buat sendiri carta tersebut. Okey, carta-carta tersebut perlu ada maklumat-maklumat seperti jumlah filem yang belum didedah, okey, jumlah filem yang ditolak, rekod penolakan, kawasan mana, bilik 1, bilik 2, bilik 3, dark room dan sebagainya, tarikh dan tarikh pelaksanaan. Okey. So yang kelima, individu yang
lengkapkan carta Anissa penolakan. Siapa yang perlu lengkapkan? Okey, yang bertugas di kawasan tersebut. Okey, contohnya pada jadual. So, kita dah setiap bulan memang akan keluarkan jadual siapa yang bertugas pada bilik sekian-sekian. So, orang yang bertugas ataupun jurukasih yang bertugas pada bilik itu yang perlu lengkapkan carta lah. Okey. Bertugas di kawasan jurukasih bertugas pada kawasan tersebut, contohnya jurukasih kanan atau juruproses filem. Okey, juruproses filem, biasanya juruproses filem dia akan catat, dia akan rekodkan filem yang ditolak disebabkan oleh prosesor di bilik gelap lah. Okey. Seterusnya, kotak pengumpulan. Biasanya satu kotak berlabel perlu disediakan di setiap bilik X-ray. So, kalau kita nak buat prosedur ni, kita kena letakkan kotak kat situ. So, kita tulis kat situ kotak untuk filem ditolak. So, filem yang ditolak dia akan masukkan ke dalam kotak tersebut lah. Okey. Okey, kotak tersebut diletakkan di bilik X-ray atau dan berhampiran alat pemeriksaan filem atau di bilik radiologis. Kadang-kadang kita rasa macam filem tu okey kan. So, bila radiologis tengok dia kata image ni macam perlu tambahan. So, dia reject. So, dia reject daripada bilik radiologis juga perlu jugalah. So, kita mohon jugalah radiologis untuk tandakan mengapa filem itu dikatakan ditolak oleh beliau. Okey. Seterusnya, kekerapan masa bila kita perlukan prosedur begini. Okey, prosedur penolakan filem. Okey, mungkin setiap minggu, ada setengah jabatan buat setiap minggu, ada yang buat 2 minggu atau 4 minggu sekali, dan kemudian analisa akan dilakukan. Selalunya pihak jabatan akan buat pembentangan lah berkaitan dengan reject analisis ini. Okey, so kita tahu ada masalah peralatan, bilik mana yang selalu reject. So, adakah disebabkan oleh mesin di bilik tersebut atau masalah disebabkan oleh staf yang bekerja di bilik tersebut, atau ada contohnya ada pelajar atau pelatih yang praktikal di bilik tersebut dan sebagainya. So, dekat situ kita boleh dapat tahu, dan kita boleh dapat tahu juga bagaimana kita nak overcome masalah-masalah ini. Okey. Bila kita dah buat persediaan sebelum prosedur, so kita dah tahu siapa yang terlibat, okey, radiograf mana yang patut diambil, kawasan mana yang kita nak monitor, dan kita dah sediakan carta-carta. Kemudian kita ambil kira juga siapakah yang perlu lengkapkan carta pada kawasan-kawasan tertentu. Kalau kita nak, contohnya, kalau kita nak kata, kita nak lantik, okey, seorang jaga 2 bilik. Okey, bilik 1, bilik 2 untuk catat. So, okey, siapa yang bertugas kat situ, dia letakkan di dalam kotak. So, siapa yang perlu rekodkan dalam carta? Untuk nombor 5 ni, siapakah yang perlu lengkapkan carta tersebut? Okey. Okey, seterusnya pergi ke langkah pelaksanaan. Okey, pertama. Okey, peringkat pertama, bincang pengendalian projek bersama staf. So, kita dah bincang. Lepas you all buat persediaan, so kita perlu bincang lah bersama staf, radiologi dan sebagainya. Siapa yang nak in charge, siapa nak rekod dalam carta, perlu letak dalam kotak dahulu, nanti pegawai A akan rekodkan dalam carta dan sebagainya lah. Okey, peringkat kedua, bilakah jangka masa projek ini dijalankan? Mungkin kita nak 2 minggu sahaja, atau 4 minggu, atau 1 minggu. Okey, kita pulanglah pada persetujuan mesyuarat tersebut lah. Okey. Seterusnya, kenal pasti semua filem termasuk dalam kaset dan hopper. Ini adalah filem yang belum didedah. Kita kena tahu jumlah filem yang belum lagi didedah, iaitu semua filem termasuk di dalam kaset dan hopper. Okey, kemudian rekodkan semua filem juga yang berada di dalam store. Okey, kita rekod berapa. So, sebenarnya kita nak tahu penggunaan filem itu, kadar penggunaan filem. Contohnya, kita kata okey,
kali ni kita nak buat 2 minggu. So kita nak tengok kadar penggunaan filem selama 2 minggu tu berapa. Okey. Ketiga, peringkat ketiga, kutip, kumpul, kira dan rekod. So jumlah radiograf yang ditolak di dalam kotak pada selang masa yang ditetapkan. Okey, kita dah sediakan kotak pada bilik-bilik tersebut. So kita ambil, kira dan rekodkan filem yang di dalam kotak. Ini adalah orang yang telah dilantik lah untuk kita minta dia rekodkan di dalam carta. Okey. Seterusnya, bahagikan filem kepada beberapa kategori. Okey, pada slide yang lepas saya dah cerita bagaimana kita perlu bahagikan filem yang reject mengikut kategori lah. Bahagian anatomi dia, view, pemeriksaan, penyebab penolakan. Okey. Peringkat keempat pula, semua filem di jabatan dikira, kemudian data-data diperolehi, dianalisis dan dipaparkan, dibentangkanlah maksudnya. Kemudian cadangkan penambahbaikan. Apakah penambahbaikan yang perlu? Contohnya ada bilik satu ni asyik overexpose saja. So kita check adakah overexpose disebabkan oleh setting pada mesin tersebut ataupun disebabkan oleh staff ataupun disebabkan oleh banyak faktor lah ya, disebabkan oleh ada pelatih dan sebagainya. Okey, ini biasanya memang ada masalah-masalah beginilah. Okey. Okey, cadangan penambahbaikan kalau kita tahu okey peralatan ini disebabkan oleh peralatan ini menyebabkan dia selalu sangat overexpose contohlah. So kita boleh check apa masalah dengan peralatan ini. Okey, sekiranya peralatan okey, ini mesti ada masalah. Siapa yang selalu bertugas di situ? Siapa bertugas di situ pada jangka masa yang kita buat prosedur tersebut? Okey. Siapa bertugas, dia ada jadual tugas kan, siapa bertugas, siapa yang gunakan mesin dan sebagainya. So dari situ kita boleh tahu apakah kelemahan yang perlu kita baiki. Okey. Okey, seterusnya kategori penolakan yang digunakan. Okey, pertama, kurang atau lebih dedahan. Adakah dedahan berganda, double exposure? Posisi, okey, tengok posisi, mungkin positioning salah dan sebagainya. Pemeriksaan apa? Okey. Chest ke, abdomen, okay, extremities ke, okey. Keempat, pemotongan kolimasi, pergerakan pesakit, kegagalan peralatan dan artifak. Okey, ini adalah contoh-contoh kategori penolakan atau klasifikasi penolakan yang perlu kita gunakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada penilaian. Kita dah plan, kita dah rancang, kita dah buat prosedur reject analisis ni contohnya selama 2 minggu. Kemudian kita perlu buat penilaian. Okey, untuk penilaian yang paling penting sekali ialah peratusan kadar penolakan secara keseluruhan. So kalau kita tengok dekat sini, B ialah jumlah radiograf yang ditolak. Berapakah jumlah radiograf yang ditolak secara keseluruhan? Bahagi dengan A iaitu jumlah filem yang digunakan semasa program. Okey, berapa filem yang digunakan? Darab dengan 100. So di Malaysia atau di Malaysia ini kadar penolakan hendaklah kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5% maka diterimalah, masih diterima. Tapi sekiranya lebih pada 5%, kita kena tahu cara bagaimana kita nak kurangkan kadar penolakan. Okey. Selain itu, terdapat juga data analisis yang lebih spesifik. Contohnya, jumlah bilangan filem yang digunakan untuk bilik tertentu kita letakkan sebagai AI. Okay, AI ni AI kecil iaitu A itu bilangan filem, I adalah bilik tertentulah. Contohnya, kita nak tahu bilangan filem pada bilik 1 atau bilik 2 atau bilik 3. Okey. Seterusnya, jumlah filem untuk pemeriksaan tertentu. Okey, E adalah examination. So, A adalah jumlah filem. So, pemeriksaan tertentu tu contohnya chest ke, abdomen, extremities, skull dan sebagainya.
Okey, jumlah filem yang ditolak untuk setiap bilik tertentu. Okey, untuk A adalah jumlah filem keseluruhan lah, bilangan filem yang digunakan. So untuk B, okey, BI ni jumlah filem yang ditolak untuk setiap bilik tertentu. Okey, B adalah jumlah filem ditolak, I adalah bilik. Okey, bilik tu berapa filem ditolak pada bilik tersebut. Okay, contohnya bilik 1, berapa filem ditolak pada bilik tersebut. Ya. Biasanya kalau macam ada jabatan, dia dah khaskan dah. Okey, untuk bilik ni hanya chest sahaja contoh. So kita dah tahu untuk bilik 1 ia adalah pemeriksaan chest sahaja. So kalau kita nak buat reject analysis, so kita tahu kalau reject di bilik 1 tu tentu-tentunya adalah chest contohlah. So bila kita dah buat spesifik macam tu, so kita boleh tahu okey bilik ni sekian-sekian prosedur, banyak reject, so siapa yang handle, atau kita boleh tengok peralatan itu ada masalah dan sebagainya. Okey, jumlah filem yang ditolak untuk setiap pemeriksaan. Okey, pemeriksaan apa? Okey, contohnya satu bilik tu, okey saya cerita tadi contoh bilik 1 digunakan untuk chest saja. Contohnya bilik tu digunakan untuk 2-3 pemeriksaan. Okey, contohnya extremities dan chest. Okey, ataupun pemeriksaan arm lain. So kita kena tahulah jumlah filem yang ditolak untuk setiap pemeriksaan tertentu BE. Okey. Okey, ada lagi lebih spesifik, kita tengok yang ni, jumlah filem yang ditolak untuk bilik tertentu dan pemeriksaan tertentu. Okey, contoh yang saya cakap tadi, bilik tu dia ada banyak-banyak examination. So, bilik 1 ni kita hanya nak tengok chest sahaja, berapa yang ditolak. So, kita kena kira bilik tertentu, pemeriksaan tertentu lah. Okey. So, bilik 1 hanya, kita nak tentukan bilik 1 chest sahaja. Okey. Jumlah filem yang ditolak. Okey. Jumlah filem yang ditolak untuk bilik tertentu dan sebab tertentu. Okey. Contohnya kita nak tahu bilik 2, bilik tertentu adalah bilik 2 dan sebab tertentu je. Kita nak tahu motioning atau positioning saja. Berapa positioning yang banyak yang reject di bilik tersebut. Contoh, disebabkan oleh berapa filem reject disebabkan oleh positioning pada bilik tersebut. Okey. Seterusnya, jumlah yang ditolak untuk sebab tertentu, bilik tertentu dan pemeriksaan tertentu. Okey. So, untuk yang jumlah filem ditolak untuk bilik tertentu dan sebab tertentu, maknanya apa-apa examination disebabkan itu kita kira. Tapi bila kita pergi ke lebih detail, iaitu jumlah filem yang ditolak untuk sebab tertentu. Okey, contohnya kita ambil motioning, bilik tertentu. Okey, motioning saya nak di bilik 1, pemeriksaan chest. Okey, contoh pemeriksaan chest saja. Kan, kalaulah bilik 1 tu ada beberapa banyak pemeriksaan. So, untuk yang ni kita nak tahu yang itu sahaja secara detail pun boleh. So, kita boleh kira lah. Okey. Untuk kadar penolakan bagi pemeriksaan tertentu BE untuk kesemua filem yang digunakan. Okey. So kalau dia nak begini, so kita kena bahagikan dengan semua filem yang digunakan lah. Okey. A, kalau dikata A sahaja, maknanya jumlah filem yang digunakan A. Jumlah filem yang ditolak untuk pemeriksaan tertentu adalah BE. Okey. Kadar penolakan ini adalah untuk mengetahui peratusan penolakan berdasarkan pemeriksaan tertentu. Okey, contohnya chest. Berapakah jumlah peratusan pengimejan dada yang ditolak berbanding ke semua filem yang digunakan? Okey, maknanya dia cuma kira untuk chest sahaja. Okey, so persennya hanya untuk chest sahaja. Oleh itu, kita boleh mengetahui pemeriksaan yang sering berlaku penolakan. So, mula kita buat pemeriksaan chest sahaja, kemudian kita buat pemeriksaan abdomen sahaja, skull sahaja. Daripada jumlah-jumlah tu, so kita tahu berapa banyak persen yang ditolak. Okey, pemeriksaan mana yang paling banyak. Okey, so dia nak dalam bentuk persen lah.
Untuk kadar penolakan filem untuk bilik tertentu bagi ke semua filem yang digunakan. So ini kita nak tahu bilik tertentulah kadar penolakan filem untuk setiap bilik yang digunakan. So dia bilik satu contohnya ada 4 bilik. So kita nak tahu satu-satu filem tu berapa dia punya persen penolakan. Untuk mengetahui filem yang ditolak berbanding filem yang digunakan, oleh itu kita boleh mengetahui jumlah filem yang ditolak untuk setiap bilik. Okey. So kita boleh mengetahui masalah mesin X-ray atau mungkin disebabkan oleh kemahiran staf yang bekerja di bilik tersebut. Okey, sekiranya bilik tersebut dispesifikasikan menjalani pemeriksaan tertentu sahaja. Okey, contohnya kita nak tahu bilik 1, kita dah spesifik okey bilik 1 ni hanya untuk skeletal sahaja. Contohlah kan. So tiba pada waktu hari-hari sekian banyak reject. So kita tengok jadual siapakah yang duduk di situ. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni okey je, tapi pada tarikh sekian-sekian okey, staf ni yang bekerja di situ. So kita tahu staf ni mungkin ada masalah kemahiran untuk prosedur pengimejan ekstremitis. Contohlah. Okey. Kadar penolakan filem pada bilik tertentu untuk filem yang digunakan untuk bilik itu sahaja. Okey, so tadi kalau A sahaja bawah ni, so dia keseluruhan filem yang digunakan untuk semua bilik. So kalau kita letak AI dekat sini, bilik tu je. So B adalah filem yang ditolak, I adalah bilik. Maknanya filem yang ditolak pada bilik tertentu, AI adalah filem yang digunakan pada bilik tersebut sahaja. Okey, contohnya bilik 1, kita ambil filem yang ditolak pada bilik 1 dan keseluruhan filem digunakan pada bilik 1. Okey, ini boleh dapat percentage yang ni lah. Okey, kadar penolakan filem untuk setiap bilik yang digunakan tetapi dibandingkan dengan jumlah penggunaan filem pada bilik itu sahaja. So that's why ada I dekat AI ni. Kalau A saja keseluruhan filem yang digunakan. Okey. Untuk mengetahui bilangan filem yang ditolak berbanding dengan filem yang digunakan pada bilik tersebut. Bilik itu sahaja. Okey. Okey. Kadar penolakan filem pada bilik tertentu BI untuk filem yang ditolak bagi bilik dan pemeriksaan tertentu BIE. I ni bilik, E ni examination. So macam saya cakap tadi, kalau satu-satu bilik tu ada beberapa examination, so kita bolehlah buat cara macam ni. So kita boleh tahu bilik 1 untuk chest berapa ditolak, bilik 1 untuk extremities berapa ditolak, macam tu. Okey. Kadar pengiraan yang agak terperinci di mana jumlah filem yang ditolak pada bilik tertentu, contoh bilik 1 dibandingkan dengan jumlah filem ditolak pada bilik tersebut. Okey. Tak payah nak. Kepentingan penilaian data. Okey, pertama adalah tingkatkan kualiti radiograf, peralatan sinaran, teknik dan kemahiran juri X-ray itu sendiri. Okey. So kita boleh tahulah seperti saya cakap tadi, saya dah ulang-ulang. Saya kata untuk tingkatkan radiograf, tingkatkan kualiti radiograf, di mana kita nak tahu radiograf ni apakah sebab dia ditolak. So kita kena upgrade kan, kita kena overcome masalah itu untuk kita kurangkan penolakan filem dan kita boleh tingkatkan kualiti radiograf kita. Okey. Untuk tingkatkan juga peralatan sinaran, teknik dan kemahiran juri X-ray. So kita boleh tahu daripada prosedur reject analysis ni, adakah peralatan kita bermasalah ataupun adakah juri X-ray kita yang kurang berkemahiran, ya. Contoh, boleh mengetahui prestasi peralatan, juri X-ray yang sering melakukan kesilapan dan kesilapan yang bagaimana. Okey. Adakah dia kesilapan yang contohnya dia tak pandai untuk position patient ataupun kurang kemahiran untuk memberi arahan kepada pesakit dan sebagainya, ya. Dan prosedur pengimejan mana yang menjadi kelemahan kebanyakan juri X-ray. So ini kita tahulah kalau apa prosedur yang sering sangat di-reject atau kena buat 2-3 exposure pada pesakit. Okey. Cadangan,
kaedah meningkatkan kualiti imej dan kemahiran selepas analisa dilakukan. Contohnya, kita boleh minta juru X-ray yang baru itu tagging dengan juru X-ray yang lebih berpengalaman. Okey. Atau minta juru X-ray yang posting yang baru ni, kita minta dia posting untuk pada semua tempat. So pada contohnya pada 2 bulan pertama di bilik 1, 2 bulan kedua di bilik 2. Contohlah, sekiranya bilik 1 dan bilik 2 ini adalah pemeriksaan yang berbeza. So kita nak tingkatkan kemahiran juru X-ray. Okey. Ataupun kita tengok pelatih, daripada segi pelatih pun boleh. Kita tengok pelatih, kalau you all nanti SEM 6 kan, lama sangat you all posting. So juru X-ray pun tahu kelemahan-kelemahan pelatih-pelatih. So dia akan bantu you all untuk tingkatkan skill dia. Okay. Skills untuk membantu skill pelatih lah. Okay. Dapat memperbaiki kelemahan dalam segi kemahiran, meningkatkan kualiti imej radiograf dan mengurangkan dos sinaran kepada pesakit. So bila juru X-ray semua dah pandai, skill dah meningkat, maka kita akan kurangkan dos dedahan kepada pesakit. Okay. So tak perlu lagi buat double exposure, 2 kali expose sinaran kepada pesakit ya. Daripada kuliah ini kita dapat tahu bahawa prosedur reject analisis ini sangat penting untuk meningkatkan kualiti imej radiograf kita. Okay, terutamanya untuk meningkatkan kemahiran juru X-ray dan juga untuk memastikan peralatan pengimejan adalah berada pada tahap yang baik. Oleh itu, daripada prosedur reject analisis filem ini, kita boleh mengetahui kelemahan peralatan dan juga mungkin kelemahan kemahiran juru X-ray sendiri, dan kita boleh meningkatkan kemahiran juru X-ray tersebut dengan memberikan mereka kursus atau tagging dengan juru X-ray yang lebih berpengalaman bagi meningkatkan lagi kemahiran mereka. Begitu juga dengan peralatan pengimejan. So apabila kita tahu ada kelemahan berkaitan dengan peralatan pengimejan yang boleh mengurangkan kualiti imej, maka kita boleh minta dibuat pemeriksaan pada peralatan tersebut. Oleh yang demikian, kita boleh pastikan bahawa kualiti imej terjamin, begitu juga peralatan dan juga kemahiran juru X-ray pun semakin meningkat. Okey, sampai di sini saja kuliah hari ini. Terima kasih semua. Bye.